Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam pada separuh pertama hari tersebut, kenaikan harga euro dihadkan oleh data suram mengenai sentimen ekonomi di kawasan Euro dan Jerman. Kemudian Eurostat mengesahkan anggaran awalnya bahawa keluaran dalam negara kasar dalam blok tersebut meningkat sebanyak 1.3% tahun ke tahun pada suku pertama dan melaporkan bahawa jumlah pekerjaan meningkat sedikit. Walau bagaimanapun, laporan ini gagal menyokong mata wang Eropah. Pada separuh kedua hari tersebut, euro berada di bawah tekanan daripada dolar yang lebih kukuh di tengah-tengah statistik positif jualan runcit Amerika Syarikat untuk April. Walaupun Fed berhasrat untuk menghentikan sementara kenaikan kadar faedah, peserta pasaran menjangkakan pengawal selia akan menaikkan kadar sebanyak 25 mata asas lagi pada mesyuarat seterusnya. Selain itu, beberapa ahli Fed telah menyatakan minggu ini bahawa tidak ada gunanya menghentikan kenaikan kadar apabila ekonomi menunjukkan daya tahan walaupun di dalam kegawatan sektor perbankan. Dengan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat kekal dalam permintaan. Memandangkan isu hutang kerajaan Amerika Syarikat masih belum diselesaikan, aset berisiko hampir tidak akan mendapat momentum menaik yang kukuh. Selain itu, ucapan Presiden ECB Christine Lagarde semalam tidak diendahkan, yang membolehkan penurunan harga mengekalkan kawalan ke atas euro. Pound Britain juga merosot yang mana ia dibebani oleh data suram dari UK. Kadar pengangguran Britain secara tidak dijangka meningkat kepada 3.9% dalam tempoh 3 bulan hingga Mac. Bilangan rakyat yang memfailkan tuntutan untuk faedah pengangguran di UK juga meningkat. Akibatnya kejatuhan pound sterling berakhir pada hari Selasa. Pada masa ini, ia nampaknya bersedia untuk melanjutkan pembetulan ke bawahnya. Sebelum kita ke analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Kawasan euro dilaporkan akan melaporkan data mengenai harga pengguna. Inflasi tahunan zon euro dijangka 7.0% pada April 2023, meningkat daripada 6.9% pada Mac. Inflasi teras yang tidak termasuk harga makanan dan tenaga yang tidak menentu diramalkan berada pada 5.6% pada April berbanding 5.7% sebulan sebelumnya. Jika penunjuk meningkat, Bank Pusat Eropah kemungkinan besar akan terus menaikkan kadar faedah sehingga sekurang-kurangnya pada musim luruh. Walaupun indeks terasa menurun, ECB tidak mungkin berputus asa dengan rancangannya. Oleh itu, keadaan pasaran tidak akan berubah secara asasnya selepas terbitan laporan ini. Pedagang juga mungkin boleh memberikan perhatian terhadap ucapan oleh pegawai ECB, Fed dan BOE. Tambahan pula, wajar untuk memberi perhatian terhadap data mengenai permit bangunan Amerika Syarikat dan permulaan perumahan. Terutamanya, keadaan pasaran perubahan mempunyai kesan dramatik terhadap prospek ekonomi. Jika penunjuk menurun, ia akan memberi isyarat bahawa Amerika Syarikat sedang merusut ke dalam kemelesetan. Manakala angka pasaran perumahan yang optimis akan membolehkan Fed mengekalkan dasar monetary yang ketat, yang seterusnya mungkin akan menyokong dolar. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Pasangan euro-dolar pada carta 1 jam. Selepas pengeluaran data inflasi zon euro, penurunan berkemungkinan akan menguasai false breakout pada 1.0873, akan mencipta isyarat jual yang kukuh. Dalam kes ini, euro akan mencecah paras terendah 1 bulan baharu, menghampiri 1.0833 dan mungkin 1.0790. Pada tahap 1.0790 saya cadangkan untuk membuat pembelian di rebound, dan ia bergantung pada pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.0833 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Jika kenaikan harga menguasai semula 1.0873 dan harga bersatu di atas tahap ini, euro akan berpeluang untuk meningkat sehingga 1.0912 yang merupakan tahap tertinggi kitaran pembetulannya. Pada tanda ini, ia akan memberikan kemungkinan untuk penjualan. Selain itu, penjualan di rebound akan relevan pada 1.0948 dengan harapan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Bercakap mengenai pound British, kita seharusnya memberikan tumpuan pada tahap sokongan terdekat iaitu 1.2467. Pada tahap ini, kenaikan harga dijangka akan menaikkan harga. Jika tiada kenaikan kukuh berikutan false breakout, saya akan menutup pembelian dan menunggu penurunan ke 1.2436. Pada tahap ini, pedagang disyorkan untuk membeli pasangan tersebut di tengah-tengah false breakout.
Pembelian di rebound boleh dipertimbangkan pada 1.2387. Jika harga menembusi 1.2467, kemudian membuat pembetulan di bawah tahap ini dan mengujinya dari bawah ke atas, pasaran akan melihat satu lagi penjualan dengan pound sterling akan menurun sehingga 1.2436 dan mungkin 1.2387. Penjualan di tengah-tengah kenaikan boleh dibuka hanya di tengah-tengah false breakout pada 1.2500 atau pada lantunan pada 1.2533 yang merupakan sepadan atas saluran sisi dengan mengira pembetulan urus niaga 25 sehingga ke 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.